KPM.《静夜思》李白。床前明月关，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。夜思，李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Ternyata kami bukan di negara China kerana dengan pandemik yang masih melanda, kita perlu duduk di rumah agar menjaga keselamatan diri. Walaupun anda sudah melengkapkan 2 dos vaksin, jangan lupa patuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Hai semua, saya Nisa K bersama-sama dengan anda di Teras Didik TV KPM. Seperti yang Nisa sebutkan tadi, SOP perlu dipatuhi dengan memakai pelitup muka apabila anda keluar rumah, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan sekiranya tiada air, tiada sabun, boleh gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, seperti yang anda telah lihat, kita ada guru yang tidak asing lagi di Didik TV. Kita ada GTR, Great Teacher Ridwan. Apa khabar Cikgu Ridwan? Selamat pagi. Khabar baik, Nisa. Selamat pagi. Hari ni saya sebenarnya cari mana Cikgu Ridwan. Oh, di sini rupanya. Ingatkan siapa tadi? Mungkin ada kena-mengena dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Tetapi betul, walaupun Cikgu Ridwan tidak asing di Didik TV, dah sering ke Teras dan juga program-program lain di sini, kita nak minta Cikgu Ridwan untuk perkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Hai. Okey, bersama lagi dengan saya, Cikgu Ridwan, atau lebih dikenali dengan The Great Teacher Ridwan, atau singkatan dia GTR, ya Nisa. Ya. Baiklah. Jadi kalau di Didik TV mungkin saya dikenali sebagai guru sejarah lah di sini. Memang sejarah tu kita punya laluan. Betul. Untuk ke sini. Sebelum ni pun sampailah ke ini kita masih lagi dengan subjek sejarah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada apa-apa aktiviti dan sesi pembelajaran kita pada hari ini, pastinya kami di sini dengan menjaga jarak fizikal kita, kita nak minta cikgu untuk kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Boleh? Baik-baik. Lengan baju. Maklumlah, ini bukan baju yang kita pakai sehari-hari. Khusus untuk episod hari ini, saya pun memakai baju yang diinspirasikan dari apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Betul. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita, apa yang kita nak belajar hari ini, saya nak minta rakan-rakan untuk masuk ke kelas kita pada pagi ini. Jadi kita minta kawan-kawan kita semua, hai, Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi. Ini dia murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Jom kita berkenalan dahulu dengan mereka. Kita mulakan dengan murid yang bernama An-Nur. Silakan An-Nur. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Aninaura, boleh panggil saya Nur. Baik, terima kasih Nur. Kemudian kita ada murid yang bernama Iris. Silakan Iris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iris Arisa binti Muhammad Syarizal. Boleh panggil saya Iris.
Terima kasih. Seterusnya kita ada Nazira. Silakan Nazira, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazira Fida binti Muhammad Rasdi. Boleh panggil saya Nazira. Baiklah, terima kasih Nazira. Kita ada Nabila. Silakan Nabila. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Ya? Pendek je namanya, terkejut saya. Baiklah, kita ada Nabila. Terima kasih Nabila. Seterusnya kita ada Puteri. Silakan Puteri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nurul Iman. Boleh panggil. Baik, terima kasih Puteri. Kemudian kita ada Farsha. Silakan Farsha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farsha Nurul Azwan. Boleh panggil Farsha. Baik, terima kasih. Itu dia ke-6 murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kerana Petra Makmur. Baiklah, Cikgu Ridwan, apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini? Tetapi sebelum itu, saya nak pergi tengok apa karya yang telah dihasilkan sebentar tadi. Sebentar ya, saya akan tunjukkan kepada semua. Okey, wah, macam mana ni? Nak buka ni. Okey. Saya rasa ini adalah hasil kerja Siapa yang dapat? yang paling mahal, mungkin akan letaknya di muzium. Baiklah. Penonton semua, ini dia hasil kerja dari awal siaran kita tadi. Apa kaitannya hasil kerja ini dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Kalau kita tengok hari ini kita membicarakan tentang pendidikan dalam tamadun Cina. Jadi salah satu daripada silibus ataupun sukatan pelajaran ketika itu, para pelajar ketika itu harus menguasai daripada segi kandungan sejarah, mengira dan seni dan puisi itu adalah antara yang harus dikuasai untuk lulus peperiksaan ketika zaman dinasti Qin dan Han tersebut. Ya, dinasti Qin dan Han. Sebab itulah kita berpakaian diinspirasikan mungkin dari rakyat pada zaman dan dinasti tersebut. Cikgu boleh jelaskan tak? Ini sebenarnya tulisan ke, lukisan ke, atau macam mana ni sebenarnya? Kalau kita tengok Nisa, ketika itu lukisan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dia rasa. So kalau kita tengok daripada lukisan yang ada di tangan Nisa ni, ini adalah hasil lakaran hutan buluh. Yang mungkin menggambarkan betapa berkecamuknya pelukis tersebut ketika menghasilkannya. Kerana ialah waktu dinasti Qin dan Han, keadaan tidak stabil, peperangan untuk menyatukan dinasti-dinasti menjadi satu kerajaan, satu negara yang digelar China. Baik, sangat-sangat menarik. Sebelum kita pergi kepada dinasti Qin, dinasti Han, yang di rumah diharapkan semua sudah bersedia. Murid-murid di atas talian, adakah anda sudah bersedia? Jika ya, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, nampaknya semua sudah bersedia. Kita akan berhenti berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Sistem pendidikan dalam tamadun Cina mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat rendah, menengah dan tinggi. Pada peringkat rendah, ia menumpukan kepada tulisan serta buku suci tanpa faham maknanya. Pendidikan menengah pula menumpukan kepada aspek menulis karangan dan sajak. Dan terakhir adalah pendidikan tinggi yang menterjemahkan dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab kepada raja dan negara. Calon-calon peperiksaan dan petugas-petugas peperiksaan pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han akan dikurung terlebih dahulu sebelum menjawab peperiksaan. Selain itu, jika di antara mereka didapati mati ketika dikuarantin, mereka akan dibungkus dengan kain putih dan dicampak keluar tembok dari kawasan kuarantin tersebut. Selain itu juga, jika didapati di antara mereka meniru ketika menjawab peperiksaan, mereka akan dihukum bunuh mandatori mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Maharaja ketika itu. Pendidikan merupakan asas penting membolehkan tamadun Cina mencapai kecemerlangan dalam berbagai bidang. Melalui sistem pendidikan yang teratur dan penilaian yang kompleks, membolehkan Cina melahirkan kalangan pelajar dan sarjana yang bertanggungjawab dan pentadbir di dalam kerajaan. Sistem ini bertahan dan berterusan di China sebelum dimasukkan pada abad ke-20.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan kita dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Hari ini, mata pelajaran sejarah berkisarkan tajuk peningkatan tamadun Cina dari aspek pendidikan. Jadi kita pun tak nak buang masa. Jom Cikgu Ridwan, kita mulakan. Silakan Cikgu. Boleh? Okey. Baik Nisa, kita pergi ke tamadun Cina hari ini. Tamadun Cina ni sebenarnya luas. Dia ada daripada awal lagi. Di China dia ada satu fasa diklasifikasikan sebagai tamadun awal. Tapi dia tak sebut China waktu tu. Dia sebut tamadun Huanghe. Huanghe. Cikgu, Huanghe bukan nama sungai ke? Ya, nama sungai. Jadi kalau kita tengok memang tamadun awal ini tadi memang wujud di sekitar lembah-lembah sungai. Jadi antara 4 tamadun awal ketika itu kita ada tamadun Indus, kita ada tamadun Huanghe, kita ada Mesir Purba dan Mesopotamia. Tetapi tamadun yang kita nak bercerita hari ini adalah yang selepas daripada tamadun awal itu. Itu sebab kita pergi kepada peningkatannya. Peningkatannya. Dan untuk tamadun Cina ni yang paling istimewa dan meninggalkan kesan kepada dunia hingga hari ini adalah sistem pendidikan dan peperiksaannya. Yang sangat unik. Kalau kita tengok, kalau kita perhatikan tamadun Cina, okey, kalau kita tengok tamadun Cina ni sebenarnya kita pengenalan dia adalah tamadun Cina menunjukkan peningkatan yang mengagumkan dalam bidang berbagai-bagai. Banyak peningkatan yang berlaku di sana. Bukannya hanya sekadar satu aspek, tetapi banyak aspek daripada segi pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual, pendidikan dan yang paling terkesan sehingga hari ini adalah pendidikan. Jadi kalau kita tengok ini yang Nisa kata tadi, Huanghe itu bukan nama sungai ke? Ya, betul. Kalau kita tengok daripada peta ni kita tengok itu adalah kawasan-kawasan yang direntangi oleh tamadun ketika itu ke dinasti-dinasti itu. Nampak awal-awal dah kata muncul sekitar lembah sungai Huanghe, kawasan subur dan kedudukannya strategik menjadikan lembah sungai Huanghe sesuai dijadikan pusat kerajaan. Itu yang muncul tamadun awal, tamadun Huanghe tu. Tapi waktu tu belum ada Cina. Jadi dia tak sebutlah tamadun Cina, dia sebut tamadun Huanghe. Okey. Jadi kita akan pergi kepada apa yang kita nak bincangkan, iaitu tamadun yang wujud yang membawa kepada peningkatan perbincangan kita ini, iaitu pendidikan bermula dengan dinasti Qin. DQ kita sebut Qin. Jangan ada yang menyebut dinasti Chong ke apa ke. Dia kena Qin. Qin. Jadi muncul sebagai kerajaan paling utama di China. Kalau dikatakan bahawa Maharaja Shi Huangdi ni yang merentah dinasti Qin ketika itu, dialah yang telah menyatukan wilayah-wilayah yang berasingan di tanah China itu dan menjadikannya negara China. Menjadi satu kerajaan yang besar dan ditadbir oleh dia lah, berpusat di Xianyang. Wujud tempoh tu 221 Masihi. Hingga 206 Masihi. Jadi tempoh tu lama. Betul. Tempohnya itu lama. Lama dan jauh daripada sekarang. Kita sekarang dah ada dekat 2000. Dia dekat 200 dengan 2000. Ada 1800 tahun dia punya sela masa. Jauh. Okey. Jadi dan disambut daripada dinasti Qin tadi adalah dinasti Han. Iaitu disambut daripada 206 sehingga 220 Masihi. Dan sebenarnya Han ni tadi dia bukannya bersambung terus dengan Qin, tidak. Kalau kita tengok dia punya sela masa tu, dia punya tahun adalah 206 SM. Sebelum Masihi. Dan dia wujud sehingga 220 Masihi. Kalau Qin tadi 226 Masihi. Baru nak mula. Dia dah ada daripada sebelum tu lagi. Jadi diasaskan oleh Liu Bang. Jadi dia juga membawa kemajuan dalam aspek-aspek yang kita bincangkan di awal tadi. Dan untuk hari ini kita akan pergi sebenarnya di manakah pendidikannya. Baik. Ni murid-murid di atas talian pernah dengar tak tentang dua dinasti ni tadi? Tahu tak dua dinasti ni? Tahu.
Nasib baik tahu. Tahu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang dua dinasti ni? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsi? Han, Chin. Saya. Saya sir. Okey. Iris, teruskan Iris, silakan. Dinasti Han ini terbahagi kepada 2 tahap, iaitu Han awal antara tahun 206 sebelum Masihi hingga tahun 8 Masihi dan Han akhir antara tahun 25 Masihi hingga tahun 200 Masihi. Ketika zaman Han awal, pusat pemerintahan terletak di Chang'an, manakala pada zaman Han akhir, pusat pemerintahan terletak di Loyang. Macam mana cikgu dengan perkongsian daripada Iris? Terbaik. Tadi kita tengok Anor macam berebut nak cakap dengan dia. Anor, ada maklumat yang lain? Cuba. Silakan Nur. Jadi saya terangkan tentang maklumat di dinasti Qin. Dinasti Qin mempunyai wilayahnya yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Pada zaman ini pula, wujudnya kestabilan dalam bidang politik yang telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Terima kasih Nur. Satu lagi maklumat tambahan yang kita dapat dari mereka. Kalau kita tengok sempadan yang disebutkan oleh Anor tadi tu sebenarnya dah menghampiri China yang ada hari ni sampai ke sempadan Gurun Gobi sehingga bertembung dengan sempadan Vietnam hari ini. Jadi macam saya kata tadilah, dinasti Qin mentadbir satu kawasan yang cukup besar dan menyatukan wilayah-wilayah yang kecil tadi di bawah pemerintahannya, dan struktur pemerintahannya juga adalah yang terbaik. Baik, kita tengok perkembangan pendidikan perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Kalau kita tengok sistem pendidikan telah wujud ketika itu, yang mana apabila kerajaannya besar. Jadi mereka memerlukan pembesar untuk mentadbir. Takkan Maharaja Shi Huangdi tu dia boleh klon, mungkin ada 30 wilayah, ada 30 Shi Huangdi yang akan duduk di 30 wilayah tu, tak. Dia perlukan pembesar. Jadi untuk mentadbir satu kawasan, kalau kita tengok tanah Cina ni tadi dia besar dan kelompok masyarakatnya berbeza, orangnya ramai, bentuk muka buminya juga berbeza-beza. Jadi satu pengetahuan, satu kemahiran tidak boleh digunakan untuk mentadbir keseluruhan tu. Dan yang paling penting, mereka perlukan pegawai-pegawai kerajaan yang arif, yang bijak, yang hebat, dan yang paling penting berdisiplin. Sebab kawasan dia besar, tak macam sekarang apa-apa masalah nak report grup WhatsApp je. Zaman tu mungkin nak kena pakai helang ke, merpati ke apa kan. Mungkin mereka memerlukan orang yang sungguh-sungguh berkaliber. Untuk memerintah sesuatu kawasan, memandangkan sesuatu kawasan itu berlainan keperluannya. Berlainan rakyatnya. Jadi apabila dia berlainan keperluan itu, satu sistem perlu diwujudkan untuk melantik siapakah yang akan jadi pentadbir ni tadi. Macam mana mereka lantik pembesar-pembesar untuk wilayah-wilayah ni, cikgu? Jadi macam mana kalau nak datang, ini saya nak jadilah macam tu. Saya nak jadilah, okey, panggil ramai-ramai. Siapa nak jadi pentadbir wilayah ni, angkat tangan. Siapa sokong? Jawapannya mungkin 3 tahun tak habis lagi pilihan raya dia. Jadi dia terpaksa buat peperiksaan terbuka. Jadi dia terpaksa buat peperiksaan terbuka untuk melantik individu-individu yang rasa berkelayakan, sebab waktu tu reward dia punya ganjaran sebagai sebagai seorang pembesar memang bukan alang-alang, dapat tanah, dapat, dan sekali dilantik berketurunanlah duduk di situ. Satu kelebihan untuk satu jangka masa sangat-sangat panjang dan kelebihan kepada ahli-ahli keluarga yang selepasnya. Betul. Sangat menarik. Jadi di situlah berbezanya kalau kita tengok matlamat sistem pendidikan itu sendiri. Matlamat sistem pendidikan itu kepentingan pendidikan, perkembangan pesat dalam sistem pendidikan ditadbir dengan cekap dan berkesan. Yang ini yang paling penting, ditadbir dengan cekap. Yalah, pegawai-pegawainya kalau macam kita tengok proses peperiksaan tu memang sangat tegas. Sangat tegas. Nanti kita akan tengok bagaimana calon-calon peperiksaan ini tadi prosedur yang perlu dilalui dan apa yang mereka lalui. Baik, kalau kita tengok mungkin ada yang diam je. Kan dia punya senyum di hujung bibir tu macam ada sesuatu yang nak diperkatakan oleh Iman ni. Apa Iman nak cakap ni? Dia punya senyum tu lain tu. Apa nak cakap Iman? Saya nak ceritakan tentang matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Kan? Silakan. Ada 5 matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Yang pertama, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Yang kedua, memupukkan nilai moral dan etika. Yang ketiga, mengekalkan ajaran Konfusianisme.
Yang keempat, memilih pegawai kerajaan. Dan yang kelima, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Wah, ada peperiksaan awam yang perlu diambil. Saya pasti bukan sesuatu yang mudah. Bukan. Sebab mereka nak pilih pemimpin. Betul. Pembesar. Betul. Kalau kita tengok, kita sebut tentang sukatan tadi. Ada disebut oleh Iman tadi tentang Confucius. Ya. Confucius ni jadi kalau kita tengok dalam sistem pendidikan tamadun Cina ni memang Confucius ni memainkan satu peranan yang sangat besar. Sehingga hari ini pun kalau kita tengok ajaran-ajaran yang dibawa oleh Confucius ni masih lagi menjadi akar umbi dan sebahagian besar orang Cina masih lagi mengamalkan cara hidup yang seperti mana dianjurkan oleh Confucius. Berpandukan apa yang diajarkan. Berpandukan kepada apa yang dianjurkan oleh Confucius itu. Hidup hormat menghormati, hormati orang yang lebih berilmu, jangan pernah mengalah, jangan mencederakan orang lain, jangan menyinggung orang lain, hidup secara aman bersama-sama. Ini adalah teras-teras yang dibawa dalam ajaran Confucius itu sendiri. Dan bila Iman sebut tentang tu tadi, kalau kita tengok kita tengok pendidikan ketika itu. Pendidikan ketika itu ini yang saya katakan tadi, bahawa tidak banyak beza apa yang berlaku ketika itu dengan apa yang sekarang, menjadikan tamadun Cina ini sebagai asas kepada hampir pendidikan di seluruh dunia kalau kita tengok. Jadi di tamadun Cina, di tamadun Cina pendidikan dia terbagi kepada 3 peringkat. 3 peringkat, iaitu dia ada pendidikan rendah, dia ada menengah dan akhirnya dia ada tinggi. Pendidikan tinggi. Macam kita tinggi dekat sini je cikgu. Dah macam kita sekolah Malaysia. Rendah, sekolah menengah, pengajian tinggi. Nampak. So sekolah rendah ada sukatannya. Sekolah menengah ada sukatannya. Dan ambil ke pendidikan tinggi juga ada sukatan dia. Dan saya nak tanya dengan murid-murid atas talian. Cuba tengok kalau kita tengok ada tak perbezaan dia? Perbezaan tu maksudnya lulusan rendah, lulusan menengah dengan lulusan tinggi sama tak kedudukannya dalam struktur masyarakat hari ini? Contohnya kalau dia hanya bersekolah rendah je, kalau dia minta kerja kerajaan, dia boleh dapat tak? Ada yang nak kongsikan? Siapa tahu jawapannya? Boleh dapat tak? Terus terdiam masing-masing terus cikgu. Terdiam. Macam mana ni? Kita baru nak sebut Iris. Okey Iris. Agak-agak kalau sekolah rendah je boleh minta kerja kerajaan tak? Saya rasa tak kot cikgu. Tak. Jadi kalau nak kerja kerajaan sekurang-kurangnya kena ada apa Iris? Kalau kita mungkin diploma ataupun SPM cikgu. Itu kalau kita sekarang. Itu kalau kita. Macam mana dengan zaman dinasti pada ketika itu? Itulah. Jadi kita ni dah terkemudian ni mereka dah buat dulu. Jadi kalau ketika itu yang lulusan daripada rendah ini tadi akan ada tahap yang dia boleh capai. Yang dia boleh anggotai, yang dia boleh jadi bahasa mudah dia pemimpin bawahan lah, pentadbir bawahan. Kemudian dia ada menengah dan dia ada tinggi. Tinggi ni mungkin yang apa dia panggil sida-sida yang duduk dekat dalam istana sukar, tu. Lebih tinggi mungkin yang muka dia putih duduk dalam istana kan. Bajunya cantik sikit lah baju dia cantik sikit lah. Dia tak pakai baju macam ni lah. Baju yang saya pakai ni baju calon peperiksaan je. Mungkin orang-orang kebanyakan. Tapi kalau baju macam ni baju puteri-puteri dalam istana ni. Nampak dia punya liklak bunga-bunga tu dia lain macam sikit. Mungkin saya puteri yang suka pergi ke pasar, saya tengok rakyat saya macam mana. Suka pergi ke pasar dan tengok hati-hati COVID-19 masih ada. Baiklah, kita akan sambung sesi pembelajaran kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti seketika, kembali ke Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima
Terima kasih kerana masih menonton kami di Teras Didik TV KPM. Wah, cikgu sebut pakaian puteri-puteri terus saya macam puteri-puteri dah dekat sini. Jadi hari ini mata pelajaran sejarah kita sedang membincangkan tentang peningkatan aspek pendidikan dalam tamadun Cina bersama-sama dengan Cikgu Ridwan dan pelajar-pelajar murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Sembang Negeri Sembilan. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Baik, kita nak sambung sikit. Okey, tadi saya tengok kita punya murid-murid dekat atas talian ni macam terkomak kamit mulutnya. Macam ada yang nak dikongsi, macam ada benda yang nak dicakap tadi tapi tak terluah. Ada tak yang nak dicakapkan tu? Ada tak? Saya nampak tadi macam nak cakap tapi tak lepas. Malu-malu jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ada tak siapa-siapa? Fasha ke siapa? Fasha tadi yang nampak macam terkomak kamit mulutnya. Fasha ada apa-apa nak cakap Fasha? Ada lagi informasi yang nak dikongsikan? Cikgu, maaf nak tanya. Tamadun Cina. Kenapa dengan tamadun Cina, Fasha? Dia orang belajar sama macam kita atau macam mana, Cikgu? Belajar sama macam kita atau macam mana? Ya. Kalau kita tengok tamadun Cina ni belajar macam kita ataupun macam mana? Ketika sistem peperiksaan awam di bawah dinasti Qin. Nama dia peperiksaan awam. Jadi siapa-siapa yang nak ambil peperiksaan tu boleh datang, daftar dan ikutlah peraturan dia. Tidak perlu. Tetapi berbeza dengan dinasti Han. Han mula mewujudkan sistem persekolahan. Itu sebab tadi kita ada sebut tentang sekolah pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kalau kita tengok dekat slide ni, kita tengok dia ada pendidikan rendah iaitu tumpuan dia adalah kepada hafal dan tulis. Serta buku suci tanpa perlu faham. Hafal je. Janji tahu. Kalau kita tengok dalam sukatan kita, kalau kita banding dengan sukatan kita hari ini di bawah KSSM, TP1, tahap penguasaan 1, tahu. Tahu. Jadi tu dia. Pendidikan rendah, hafal, tulis buku suci tanpa perlu memahami, tahu saja. Mana kalau mereka tak tahu maksud pun tak mengapa. Janji mereka hafal dulu. Itu yang kita buat puisi awal tadi tu. Hafal dulu di peringkat awalnya. Kemudian bila dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi, barulah dia pergi kepada tumpuan kepada aspek-aspek yang lebih. Tumpuan kepada aspek-aspek yang menulis, iaitu mula menulis karangan sajak, mula memahami. Kalau kita tengok dalam KSSM ini kita ada TP2. Faham. Faham Okey, faham. Okey, mula dia memahami dan sebagainya. Kemudian bila pergi kepada tinggi, baru dia akan ada menterjemahkan dan menginterpretasikan. Baru dia faham. Oh, begini. Jadi kalau menjawab soalan Fasha tadi, macam mana pendidikan dia? Sama macam kita ke? Kalau kita tengok dekat sini, di peringkat rendah samalah, kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah dan kita ada pendidikan tinggi. So sama. Cuma hari ini sistem pendidikan kita berevolusi lagi. Kita ada KSSM, kita ada pentafsiran bilik darjah dan kita menggunakan tahap penguasaan untuk menilai pelajar-pelajar kita, murid-murid kita di sekolah. Dan tak lupa ni yang ada dekat atas meja kita ni. Saya dah tengok tadi. Saya sikit lagi nak tunjukkan skill. Sikit lagi. Tapi tak beranilah sebab kita dalam studio. Yang ini saya bawakan daripada Museum GTR. Saya nak tanya museum mana? Museum GTR. Inilah bentuk buku teks yang ada waktu. Jangan buka, dia berderai nanti. Ya ke? Baik. Bahan museum. Jadi ketika itu sebelum adanya kertas, mereka menggunakan buluh dan diikat dan dijadikan scroll. Dan tulisan-tulisan diletakkanlah dekat situ. Jadi macam inilah keadaannya. Mungkin dia lebih kemas, tapi yang ini sebab dia adalah bahan artifak. Saya tak berani nak pegang lebih-lebih, nanti dia lerai. Jadi kita dapat ihsan daripada Museum GTR memberikan kita untuk gunakan buku teks. Jadi waktu tu, jadi disebabkan ini susah nak guna, nanti pakai-pakai berderai dan sebagainya. Ketika itulah Cina mula mengevolusikan kertas. Mereka invent, mereka cipta kertas untuk memudahkan. Jadilah macam yang lukisan tadi tu. Lebih senang untuk lukis lah. Sebab pendidikan pun makin berkembang. Betul. Dan begitu juga dengan yang ini. Ketika kemudiannya para individu yang nak mengambil peperiksaan awam bukan hanya menguasai kitab-kitab suci, tapi mereka harus menguasai kemahiran memanah,
berkuda Ya. dan sebagainya. Itu sebab kita ada kat sini. Kalau hari ni kat sekolah kita ada apa? Kita ada co-curriculum. Pelajar kita kena bersilat, kena pandai menari, Bukan kungfu Bukan kungfu, tapi kita ada semua. Wushu ada, silat ada, semua pun ada. Berlari boleh, lompat pun boleh. Nampak? Ini yang kita katakan daripada awal tadi bahawa berpunca daripada tamadun Cina, pendidikan itu dibawa sehingga ke hari ini meninggalkan kesan kepada dunia. Betul. Okey, kalau kita tengok perkembangan dia, okey, mengekalkan ajaran Konfusianisme, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, memupuk nilai moral dan etika, lulus peperiksaan perkhidmatan awam, barulah dipilih sebagai pegawai kerajaan. Maknanya ada pelbagai aspek lah untuk mereka dipilih jadi pegawai. Perlu. Kalau tak nanti semua orang boleh ambil peperiksaan awam tu, semua orang lulus nanti. Semua pula jadi pegawai, siapa nak bayar gaji kan? Jadi perlu ada satu mekanisme untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak diperlukan. Okey. Kalau kita tengok Iris dah mula merenung dengan kadar yang agak berlainan. Nazira. Merah sangat tu. Kalau tengok dia punya colour macam colour bendera Malaysia kan? Ada merah, ada kuning, ada putih, ada biru. Ada yang nak kongsikan? Ada apa-apa? Soalan. Dia punya renungan tu lain macam tu. Macam cikgu, saya nak tanya. Ada ke? Ada lagi yang nak bertanya soalan atau berkongsi apa-apa informasi? Mungkin Nazira, mungkin Nabila, kita tak dengar lagi suara rakan-rakan kita di sini. Macam ada yang tak bersuara. Ini kenapa ni? Mungkin tak breakfast pagi ni. Baik. Kalau tak ada tak apa, kita teruskan kepada yang seterusnya. Perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Ciri-ciri peperiksaan ini, ciri-ciri sistem peperiksaan yang diadakan ini memang istimewa. Memang istimewa. Nisa? Ya saya. Saya pula. Kongsi pasal ciri-ciri sistem peperiksaan Cina boleh? Ciri-ciri peperiksaan Cina, teruskan. Silakan Iris. Ciri-ciri sistem peperiksaan Cina ada 4, iaitu peperiksaan yang sangat kompetitif. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Terima kasih cikgu. Terima kasih Iris cikgu. Berdasarkan perkongsian Iris, lelaki sahaja boleh ambil peperiksaan. Habis kan wanita pada waktu itu tidak boleh mengambil peperiksaan? Yang ini yang istimewanya Nisa. Mereka berjaya mewujudkan satu sistem sosial yang mementingkan bahawa satu keluarga yang baik akan menghasilkan generasi yang hebat. Dan generasi yang hebat ini akan jadi pemimpin-pemimpin kerajaan mereka. So sistem yang baik itu adalah sistem kekeluargaan yang baik. Kekeluargaan yang baik, siapa yang uruskan rumah tangga? Siapa yang uruskan rumah? Ni murid-murid dekat atas talian ni nak tanya. Dekat rumah, siapa yang uruskan rumah? Siapa yang uruskan rumah? Mak ke, abah ke, Umi ke, Abi? Lebih kepada mak. Mesti banyak Umi, Abi kan, ibu kan. Ibu tertinggal pula ibu. Jadi biasanya ibu. So jadi tidak digalakkan kerana mereka memainkan peranan yang lebih besar dalam membangunkan kerajaan dan negara mereka ketika itu. Itu sebab lelaki digalakkan. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita yang mereka terbitkan bila sampai waktu nak berperang, dia akan datang dekat satu keluarga ataupun satu puak tu, kita panggil mana-mana lelaki yang berusia antara berapa hingga berapa untuk tampil menyertai pasukan tentera mempertahankan kerajaan mereka. Ini memang berlaku. Ini memang berlaku. Kalau mungkin murid-murid atas talian, murid-murid yang dekat rumah kalau nak tahu, mungkin boleh cuba tengok filem-filem yang baru macam Mulan, macam Disney Mulan. Kita tengok bagaimana mereka datang untuk dapatkan kerahan tenaga dan bukan terpaksa tau. Mereka memang rela bila dipanggil datang. Okey, jadi ciri pendidikan dalam tamadun Cina tadi, kita tengok peperiksaan yang sangat kompetitif. Betul, macam yang Iris cakap tadi. Kemudian hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa kira latar belakang dan status sosial. Kemudian dia juga mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutama ajaran Konfusianisme, dan larangan sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian. Itu yang kata tadi, hafal dulu. Hafal dulu. Dah hafal baru kau boleh hasilkan. Kemudian baru boleh menginterpretasi supaya doktrinnya itu adalah sama. Ini adalah identitinya. Baik. Perkongsian untuk murid-murid di atas talian maupun yang dekat rumah, peperiksaan ketika itu tak sama macam peperiksaan yang kamu semua jawab dekat sekolah tau.
Oh, macam mana tu cikgu? Ketika itu peperiksaan ni daftar untuk ambil peperiksaan. Datang ke tempat peperiksaan dan mereka dikuarantin. Dikuarantin? Dikuarantin. Ingatkan kita sekarang ni jadi kuarantin, cikgu. Tidak, zaman itu siapa yang nak ambil peperiksaan dikuarantin, diasingkan. Bukan calon saja, pengawasnya, pemeriksa kertas semua pun dikuarantin. Dan dia akan letak dalam satu tempoh. Andai kata tiba-tiba berlaku penyakit ke apa ke dan mereka mati. Dalam proses itu juga tidak diuruskan. Mati, okey, bungkus dengan kain putih, campak keluar tembok. Habis selesai semua peperiksaan baru diuruskan. Sebab dia tak nak ada keluar masuk dan mana-mana calon yang didapati meniru mandatori. Apa tu? Hukuman bunuh. Meniru. Meniru je. Hukuman bunuh mandatori. Ini bagi menghasilkan, macam saya kata tadi lah. Sangat-sangat ketat peraturan peperiksaan pada zaman itu. Setimpal dengan apa yang nak diperolehi selepas lulus. Diberikan ganjarannya. Baik. Okey. Ini tadi kita sebut tentang peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi dan sebagainya. Sebenarnya ketika itu di sini beza dengan kita punya sistem hari ini. Kalau kita hari ini kita ada sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Tetapi ketika itu dia bukan sistem sekolah itu, tetapi tahap peperiksaannya. Tahap peperiksaannya. Jadi tahap yang paling bawah, siapa nak kongsikan dengan saya tentang tahap peperiksaan yang bawah ni? Siapa boleh kongsikan dengan saya? Tahap mungkin pertama. Ada yang dah baca terlebih dahulu di mungkin rumah. ada yang dah baca. Dan nak kongsikan? Ya, teruskan Nabila. Akhirnya. Silakan Nabila. Tahap pertama dia dijalankan pada peringkat daerah. Terbuka pada semua orang, diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan ialah sehari dan bilangan calon antara 500 ke 2,000 orang. Kadar kelulusan hanya 1:35. 1:35. Daripada jumlah 500 ke 2,000 calon. Wah. Sengit ya. 35 calon, seorang je yang lulus. So kalau 2,000, 35 kali berapa tu? Kali 1,000 dapat 3,500. So mungkin daripada 2,000 mungkin antara 80 ke 90 orang sahaja yang lulus. Itu baru peringkat daerah. Bagaimana dengan peringkat seterusnya? Siapa nak kongsikan untuk peringkat seterusnya? Saya juga. Teruskan Nur. Silakan Nur. Okey, bagi tahap kedua dipanggil juren. Tahap ini dijalankan di ibu kota daerah. Hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Tahap ini diadakan 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan ialah 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang. Dan kadar kelulusannya hanya nisbah 1/120 orang. Semakin sengit, semakin ramai. Sengit. Dan peperiksaan 3 tahun 2 kali saja. Ya, 3 tahun 2 kali. Mungkin sengit tu sebab mereka dah ambil juara-juara dari daerah tadi. Yang lulus 1/35 yang lulus di peringkat daerah dikumpul ke peringkat ini sehingga kepada 4,000 calon. Jadi ramai yang layak untuk ambil dan kadar kelulusan tadi 1/100 berapa tadi? 120. 120. Semakin sedikit jumlah calon yang ditapis dan kita akan pergi ke peringkat seterusnya selepas ini. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
kembali ke Teras Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Cikgu Ridwan dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Wah, saya pula yang macam nak jadi pahlawan ni. Betul. Okey, baiklah jom kita teruskan untuk peringkat ketiga dalam pendidikan di tamadun Cina. Silakan Cikgu. Betul, peringkat ketiga. Baik. Mana murid-murid yang nak kongsikan dengan kita? Siapa boleh kongsikan untuk peringkat ketiga? Siapa boleh kongsikan? Siapa nak kongsikan? Saya. Ya, teruskan Nazira. Nazira, akhirnya silakan. Tahap ketiga pula ialah Jinshi. Jinshi dijalankan di ibu kota kerajaan, diadakan pula 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan selama 13 hari. 13 hari. Tadi yang pertama sehari, lepas tu 3 hari, sekarang 13 hari. Dan ini adalah peringkat peperiksaan tertinggi. Kalau kita tengok daripada yang dikongsikan oleh murid-murid di atas talian tadi, daripada 3 tahap apa yang mereka perolehi, kita tengok. Pada tahap pertama, dia akan nampak tak dia punya topi tu macam topi saya pakai ni. Nampak. Cikgu bersedia nak pergi peperiksaan tahap 1 ke ni? Okey, tahap pertama dia akan dapat butang keemasan. Dia akan letakkan satu butang keemasan di atas topi. So siapa yang pakai topi ni dan ada butang keemasan, kita tahu dia telah lulus tahap pertama. Diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Mungkin jadi pegawai majlis daerah ke. Kan? Okey, kemudian menyertai majlis santapan diraja. Boleh pergi dekat majlis santapan diraja. Bertemulah dengan puteri. Semestinya. Tapi duduk jauh lah puteri kat depan sana kan. Dia duduk kat belakang jauh. Yelah, baru tahap pertama. Baik. Okey, selepas tu dia akan pergi kepada tahap kedua. Ditambah butang keemasannya. Juga ada butang keemasan pada topi dia. Dapat jawatan dalam kerajaan. Rumah mereka mempunyai tanda nama di pintu masuk. Dekat pintu pagar tu ada tanda nama. Rumah GTR contoh kan. Jadi ni pegawai dah lulus di tahap 2 dan mempunyai kaki tangan pengiring. Kaki tangan pengiring. Uish. Mana ada pembantu? Ada pembantu, ada mungkin kalau macam sekarang ada kereta peronda solo ni. Ada pemandu kereta. Menarik. Okey, tahap ketiga. Bila dia lulus tahap ketiga, dapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan, memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain untuk diri, keluarga dan kampung dia. Maknanya orang sekeliling mereka pun akan dapat kelebihan dan manfaat. Ya, manfaat daripada dia yang lulus. Itu sebab kalau kita tengok keadaan waktu tu, kalau adalah calon daripada satu kampung nak pergi, mereka akan sokong. Mereka akan sokong, bantu dan sebagainya. Kerana kalau calon ini tadi lulus, semua orang mendapat manfaat dia. Okey. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan dari lulus tahap-tahap peperiksaan ini. Sangat-sangat menarik. Baiklah. Okey. Jadi Nisa, kita nak tengok daripada tadi kita hanya cerita. Apa kata kita cuba? Tadi Nisa tanya saya, cikgu nak ambil peperiksaan tahap pertama ke? Apa kata kita cuba murid-murid di atas talian kita? Boleh tak kalau mereka nak ambil peperiksaan tahap pertama ni dengan kita bagi mereka, cuba kita buat tulisan kaligrafi. Mungkin mereka boleh buat tulisan kaligrafi. Baik. Ada nak cuba? Ada yang nak cuba. Saya yakin mereka telah pun menyiapkannya. Okey, mari kita kongsikan hasil tulisan kaligrafi yang telah dihasilkan oleh murid-murid kita di atas talian. Mungkin murid-murid di rumah boleh tengok contoh yang ada dan cuba buat lepas ni. Ini. Boleh hantar di Google Classroom pada cikgu sejarah kamu. Boleh angkat. Okey, cuba angkatkan hasil masing-masing. Kaligrafi kamu. Saya angkat yang ini je lah. Yang ini cikgu Ridwan punya. Tu dia. Musim sejuk damai. Mungkin kita boleh minta seorang pelajar, kita minta Anur untuk jelaskan kaligrafi anda. Apakah maksudnya? Okey, maksud dia membawa maksud kejujuran ataupun dalam bahasa Inggeris panggil honesty. Dalam bahasa Inggeris honesty. Cantik Kemas kaligrafinya. Kita lihat Nazira, boleh kongsikan kaligrafi anda dan apakah maksudnya? Teruskan Nazira. Ini saya punya kaligrafi yang bermaksud ox. Maksud dia lembu jantan. Lembu jantan. Mungkin pada waktu itu haiwan itu dianggap sesuatu yang bernilai. Bernilai. Lembu jantan. Tanda kekuatan pun juga cikgu. Dia punya bentuk tu pun tadi ada macam tanduk sikit kat situ kan. Baik, kita lihat Nabila kongsikan kaligrafi anda. Dan apakah maksudnya? Dia pun ada ni kaligrafi, tulisan kaligrafi saya. Dan maksudnya bulan. Angkat sikit lagi. Angkat sikit. Bulan dia petak lah.
Ini macam lebih mudah untuk kita ikuti. Mungkin selepas ni saya pula yang akan berkaligrafi. Boleh cuba? Ya. Baik, terima kasih. Kita lihat siapa lagi. Mungkin Putri. Putri Nur Iman, boleh tunjukkan kaligrafi anda dan jelaskan apakah maksudnya? Ni kaligrafi saya. Maksud dia hutan. Wah, ada banyak hutan ya? Adakah ketiga-tiga perkataan itu maksud dia hutan, hutan atau dia satu perkataan? Satu perkataan. Baik, terima kasih. Kemudian kita nak tengok Iris. Iris, apakah maknanya Iris? Damai ataupun peaceful. Damai atau peaceful. Terima kasih. Siapa lagi yang kita tidak lihat lagi? Nur Nur dah mula-mula tadi. Nur dah mula tadi. Farsha. Maaf, Farsha. Silakan, Farsha. Ini saya punya kaligrafi. Maksudnya musim sejuk. Oh, mentang-mentang Malaysia tak ada musim sejuk ya. Dia buat perkataan musim sejuk. Baik. Terima kasih. Adakah semuanya sudah berkongsi atau ada lagi yang belum berkongsi? Ada lagi tak? Dah thumbs up semua. Ya, semua sudah berkongsi hasil kerja masing-masing. Sebenarnya kan cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Sekejap je waktu berlalu. Jadi, untuk itu saya nak minta cikgu atau mungkin cikgu nak minta murid-murid buat kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Apa kata kita bagi kepada pelajar di atas talian dulu? Siapa boleh? Siapa saya nak dengar kongsikan? apa yang kamu dapat daripada saya. Ya, Iris, silakan. Iris. Sistem pendidikan tamadun Cina telah melahirkan golongan pelajar dan pemimpin yang membentuk kecemerlangan tamadun Cina. Baik, terima kasih Iris. Ada lagi yang nak tambah? Sedikit lagi. Nazira. Ya, Nazira, silakan. Kesimpulannya, matlamat pendidikan di China adalah untuk melahirkan rakyat Cina yang berpendidikan bagi membolehkan mereka menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Baik, terima kasih. Ternyata mereka akan dapat kelebihan yang banyak seperti mendapat jawatan dan manfaat kepada orang sekeliling mereka sekiranya ia lulus sesuatu ujian. Terima kasih. Ada lagi nak kongsikan? Senyum je. Sengih je semua. Kalau ada nak kongsikan, kita beri sedikit lagi masa untuk anda semua. Nampaknya mereka semua, sudahlah cikgu dah dulu ni. Baiklah cikgu, sedikit kata-kata akhir daripada cikgu Ridwan. Silakan cikgu. Baik, tamadun Cina mengajar kita banyak perkara. Peperiksaan dan pendidikan itu adalah satu di antaranya. Tetapi apa yang kita pelajari dalam proses peperiksaan dan pendidikan dalam tamadun Cina, iaitu kejujuran dan amanah dalam melaksanakan tugas itu sendiri. Baik. Yang mana kalau kita tengok tadi, kalau didapati meniru, hukuman mati mandatori. Tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada nak bayar peguam, bawa ke perbicaraan, tak ada. Didapati meniru, simpan nota dalam rambut tocang dia tu, jumpa ada nota, pancung. Tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Dan diasingkan supaya mendapat hasil yang terbaik. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan bagi memastikan kesinambungan kerajaan tamadun Cina itu supaya berpanjangan dan bermanfaat kepada seluruh negaranya. Betul tu, dan kita dapat lihat peperiksaan ini membantu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang berkaliber, berintelektual dan juga bijaksana untuk menguruskan sesebuah negara. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Great Teacher Ridwan kita, GTR, dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri 9. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teras Didik TV KPM. Jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Berkaitan dengan sistem peperiksaan semasa tamadun Cina, kita dapati peperiksaan pada ketika itu dikawal dengan ketat untuk menjaga kualiti peperiksaan. Calon-calon peperiksaan dikehendaki berada di dalam sel-sel yang kecil selama 3 hari dengan penyediaan makan minum secukupnya. Manakala pemeriksa pula dikurung juga untuk menjaga kualiti peperiksaan tersebut. Mereka yang meniru boleh dikenakan hukuman mati. Walau bagaimanapun, hanya 8 ke 10% sahaja calon yang berjaya melepasi tahap asas untuk menduduki peperiksaan yang lebih tinggi.
Jadi mereka percaya bahawa dengan kelulusan tersebut mereka layak bekerja sebagai pegawai kaki tangan kerajaan pada ketika itu. Sistem pendidikan tamadun China bertujuan untuk memenuhi 6 matlamat utama, iaitu yang pertama, untuk memenuhi keperluan kerajaan China, kedua, memenuhi keperluan peperiksaan awam, ketiga, untuk menegakkan hubungan dan kepentingan nilai kekeluargaan, yang keempat, untuk membezakan golongan elit iaitu pemerintah dan golongan massa iaitu golongan yang diperintah, yang kelima, untuk memilih pegawai kerajaan secara sistem birokrasi, dan yang terakhir sekali, untuk menyebarkan pemikiran dan falsafah pemikir-pemikir China. Didik TV KPM